Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Mari kita persiapkan hati kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah pagi hari ini dengan menaikkan pujian suci, suci, suci. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Tuhan kita begitu mengasihi kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Mari kita ungkapkan sukacita kita dengan apa yang telah kita terima dari Tuhan kita untuk hidup kita. Kita naikkan pujian, ku bernyanyi puji Yesus, KPPK 45. Yesus yang terindah dan
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia dan yang bertata di surga, sungguh besar dan ajaib kasih setiamu. Tiada satu pun pada diri kami yang layak untuk mendapat kasih anugerah-Mu. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Oleh sebab itu bagi kami, Engkau satu-satunya Allah yang layak dihormati, diagungkan dan disembah. Pagi ini memenuhi panggilan-Mu, kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami memusatkan hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu saja. Kiranya Engkau berkenan menerima ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakan ayat yang genap, saudara-saudari sekalian, ayat yang ganjil. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita seringkali jatuh dalam dosa, mendukakan hati Tuhan, dan menyakiti hati sesama. Firman Tuhan, tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, Engkau telah mendengar seluruh pengakuan dosa kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh telah mengampuni dosa kami. Kami mohon Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat hidup lebih taat, untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik,
yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oleh karena kasih-Nya yang ajaib, Ia rela mengorbankan dirinya di kayu salib. Itulah Tuhan kita yang telah memberikan kita pengharapan dan hidup yang baru. Mari kita naikkan pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserahnya kepadamu, Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Haris dengan tema keajaiban kasih karunia. Mari kita berdoa. 我们来同心祷告。 Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh menyatakan isi hatimu kepada kami pada saat ini. 主啊，求你这个时候将你的旨意告诉我们， Sehingga yang kami dengarkan boleh sungguh-sungguh menggugah diri kami, 使我们听到的真的能够打开我们的心， mendorong kami dan menguatkan kami untuk terus setia mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. 能够激励我们，帮助我们能够忠心跟随你。 Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. 主啊，求你向我们说话，我们已经预备好了。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, hampir semua hal di dunia ini ada syaratnya. 亲爱的弟兄姐妹们，世界上大概每一件事都附有条件的。 Misalnya seorang pemain bola. 比如说，一个专业的球员， Seorang pemain bola yang ingin masuk ke sebuah klub yang paling hebat di dunia ini, 若是一个专业的球员，他很向往进到世界有名的足球或者打球的俱乐部， dan ingin mendapatkan nilai kontrak yang paling mahal, 也能够得到昂贵的这个合同的价值。 tentu ia juga haruslah seorang pemain bola yang hebat, bukan? 当然，他一定要是一个非常好的球员， Dia harus jago nyundul dengan kepalanya. 他要有这个能力，用他的头推那个球， Kalau dia juga hebat dengan kaki kanannya, dengan kaki kirinya, 或者他的左脚或者右脚非常好， wah nilai kontraknya makin tinggi gitu ya. 哇，他得到的合同价值一定很 Wah, 高， dia juga punya lari yang cepat, 或者他能够跑得快， bisa lewati banyak lawannya. 能够跑过他的敌人。 Pasti banyak klub yang berlomba-lomba ingin mendapatkan tanda tangannya. 一定很多的这个足球的这个俱乐部要请到他 Contoh yang lain adalah shopping. 啊，其中一个例子就是买东西。 Ya, ketika kita belanja di supermarket, 当我们到超级市场买 kita 东西， belanja di mall-mall, 或者在大公司， kadang-kadang ada penawaran-penawaran yang menarik. 好多时候这些公司给推销很好的这个节目， Bisa dapat diskon sekian persen. 你能够得到几%的折扣， Ya, misalnya dapat lagi sale 80%. 大减价扣80%。 Wah, ukurannya besar gitu ya, 80%. 哇，80啊， Mungkin lebih besar dari kertas ini gitu. 可能比这一张纸更大 Tapi ketika ada tulisan besar-besar 80% di kertas ini, 啊！当 atau 你在 di tempat promosi itu, 当你在这个会看到哇80%， biasanya di pojok bawah atau pojok sini ada tulisan apa? S dan K berlaku gitu ya. 啊，你注意那个纸上的下面，很多时候写了几个字。 Misalnya, oh 80% kalau beli 3, beli 1 mah tetap normal gitu 你 misalnya ya. 你买3个才有这个价钱， Oke, kamu bisa dapat diskon kalau kamu jadi member kami. 或者呢，你成为我们的会员，你就会得到这个折扣。 Ya, misalnya kalau di supermarket yang umum-umum, kamu bisa tebus murah kalau sudah belanja sekian rupiah. 或者呢，你买足够了它所固定的数目啊，你就能得到这个折扣了。 Ada syaratnya. 有条件， Demikian juga untuk mendapatkan pendidikan yang baik, bukan? 你要得到好的教育也有条件。 Ketika kita ingin memasukkan anak kita atau diri kita ke sekolah yang baik atau universitas yang baik, 若是你要去，或者你的孩子要上一个很好的大学， pasti juga ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. 当然你要有一些条件的， Baik dari segi nilai akademik, 可能是你成绩， mungkin atau juga dari kemampuan fisik atau olahraga, 或者你能够有坚强的身体，又好能够运动， dan syarat-syarat lainnya. 还有其他的条件。 Nah,
Selanjutnya ini juga adalah salah satu bentuk syarat yang harus dipenuhi. 现在呢，你要听其中一个你要满足的这个条件就是呢， Martabak manis. martabak。 Biasanya ini dibawa waktu seorang pria melakukan wakuncar. 就是当一个男人呐、 Jangan terjemahin dulu. Ah, Ada ya. yang tahu wakuncar? 啊， Waktu kunjung pacar gitu ya. 就是去拍拖， Ya kan? 去 Mau 去 ke 你 rumah 朋友的 nih, 家 mau。ngajak anak gadis seseorang pergi. Oh, bapaknya suka bakmi, bawa bakmi gitu 你要 kan. 知道你未来的那个丈母娘或者他爸爸喜欢吃什么， Ya kan? Apa yang disuka bapak mamanya itulah yang dibawa 他父母喜欢吃什么，你就要带给他们吃， supaya diizinkan. 使他允许你带他女儿出门。 Sudah diizinkan pun masih ada syarat. apa？ Sudah diizinkan pun masih ada syarat. 给你带他出门也有条件， Boleh pergi. 可以去， Jam 10 sudah nyampe rumah ya. 但是10点以前要回来。 Nah, banyak sekali lagi hampir semua hal di dunia ini ada syaratnya. 所以你看，世界上很多的事都附上有条件的， Demikian juga dalam relasi orang tua dengan anak. 也是父母和孩子之间的关系也有条件。 Orang tua yang di dalam sebuah lagu dikatakan kasihnya tak terhingga sepanjang masa dan hanya memberi tak harap kembali pun ada syarat-syarat tertentu. 有一首歌告诉我们，父母亲的爱永远长存，不求回报的。但是呢，在某事上，他对孩子也有条件。 Misalnya anak kita minta jalan-jalan, 比如说，孩子要我们带他出门， kita bilang boleh, 我说可以啊， tapi ada syaratnya ya. 但是有条件哦。 Kalau nilainya bagus semua, papa mama akan ngajak 如 jalan-jalan. 果你这一次成绩拿得很好，我就带你出门。 Kalau di sekolah jadi anak pintar, anak hebat, papa akan kasih hadiah 如 misalnya. 果你在学校是好学生的话，好，爸爸带你出门。 Ada juga orang tua tertentu yang meminta anaknya mengumpulkan poin-poin atau bintang-bintang disiplin di rumah. 或者呢，有些父母呢就定了一个这个纪律给在家里的孩子。 Kalau kamu tidur siang, kamu dapat 1 bintang. 如果你很乖的睡午觉，我给你1个星。 Kalau kamu kerjakan PR-mu selesai tepat waktu, dikasih lagi 1 你 bintang. 准时做完你的功课，我又给你1个星。 Nah, kalau bintangnya sudah cukup, boleh nih pergi misalnya buat beli hadiah atau naik itulah ya kendaraan-kendaraan binatang di mall yang banyak sekarang. 那么你的星够多的话呢，我们就可以买礼物。 Naiklah sekali keliling mall. 或者呢，在这个 mall 有那个apa tuh namanya 走那个动物的啊 Ah. 树 Terus 木呀。 anaknya bilang, Pak, Ma, mau sekali lagi dong. 后来孩子，哎呀不够啊，还要再做。 Bintangnya sudah habis, kumpulin lagi baru nanti lagi ya. 但是你的星星用完了啊，下一次再聚在一起。 Bahkan pelayanan di gereja pun ada syaratnya bukan? 你在教会侍奉也有条件， Mau jadi diaken ada syaratnya. 你要做这事呢有条 Mau 件， jadi pengurus komisi ada syaratnya. 在团契的政委呢也有条 Mau jadi 件， pelayan ibadah ada syaratnya. 我们在这个会堂服侍也有条件。 Sekali lagi, hampir semua hal di dunia ini ada syaratnya. 所以呢，世界上差不多每一件事都有条件。 Tentu tidak semua syarat negatif. 当然，不是每一个条件都不 Ya, 好 ada 的， syarat-syarat yang memang diberikan dengan tujuan positif. 有些条件对我们是好的。 Dan sebenarnya dalam segala hal, keberadaan syarat itu menunjukkan siapakah diri kita sesungguhnya. 其实有这个条件的存在呢，就能够帮助我们彰显我们是谁。 Ya, syarat yang dibuat oleh manusia 人所定的条件， sebenarnya menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang terbatas. 其实显明啊，我们人是有限的。 Kenapa sebuah universitas hanya mau menerima mahasiswa dengan jumlah tertentu? 为什么一个大学只愿意受足够的他们固定的学生的数目呢？ Bisa jadi gedung yang dimilikinya memang terbatas. 可能他们的学校建筑物有限，
Atau misalnya universitas tersebut bisa memberikan beasiswa secara penuh selama studi. 可能这个学校也会给予奖学金， Tapi dari 10.000 mahasiswanya, 但是有1万的人报名， mungkin dia hanya bisa memberikan untuk 500 orang. 可能他只能够给500名， Bisa jadi karena memang sumber dananya terbatas. 可能他们的基金不够。 Kalau dia tidak terbatas ya dia kasih aja buat 10.000 gitu kan. 如果说他的钱是无限的，大家都能够得到奖学金。 Jadi syarat dan kriteria menunjukkan keterbatasan manusia. 所以这个条件呢，就显明人的有限， Terbatas dalam ketersediaan sarana prasarana. 可能在设备上有限， Terbatas dalam hal dana. 可能在钱财方面有限， Juga terbatas dalam hal pengenalan yang mendalam serta tepat terhadap seseorang. 或者呢，你对某某人的认识，正确的认识也有限。 Misalnya tadi dalam hal mau jadi diaken gitu ya. 比如说要选举执事， Syaratnya adalah 1, sudah dibaptis. 条件第一呢，一定要已经受洗的， Karena paling tidak sudah dibaptis itu adalah bukti nyata seseorang itu percaya Tuhan Yesus. 因为呢，这个受洗就证明某某人已经相信主了， Itu yang terlihat. 是我们能够看 Itu 到的， yang dinyatakan secara terbuka. 是公开的。 Maka seseorang yang dibaptis kita bisa yakin, oh iya dia sudah percaya Yesus. 所以我们说，哦，他已经受洗了，信主了。 Syarat yang kedua, dia minimal 3 tahun menjadi anggota penuh dan setia di gereja ini. 第二个条件呢，他一定要在这个本堂足够敬拜3年。 Kenapa harus 3 tahun? 为什么要3年呢？ Paling tidak hal itu menunjukkan bahwa jemaat ini yang mau dicalonkan adalah jemaat yang setia. 至少证明这个弟兄姐妹忠心啊， Bukan jemaat GKJ, bukan jemaat gereja Kristen jalan-jalan gitu ya. 不是寻找不同教会的人， Dia benar-benar cinta gereja ini. 他真的爱这个 Dia 教 benar-benar 会， mau melayani di gereja ini. 他真的愿意在这里侍奉。 Tapi apakah pada akhirnya memang benar-benar demikian jemaat yang dikasihi Tuhan? 但是真的最后证明是这样的吗？ Bukankah kita sama-sama tahu sudah berapa banyak mantan majelis kita yang akhirnya sekarang ada di gereja lain? 我们不是看到吗？我们的执事们有些已经不在我们教会了， Alasannya macam-macam lah. 理由很多， Kita tidak berhak menghakimi. 我们也没有这个权利去垄 Tapi 断。 paling tidak dengan adanya syarat menolong kita untuk memilih dari yang ada, menolong kita yang terbatas memilih yang ada dengan sebaik-baiknya. 至少有这些条件，也能够帮助我们能够选这些弟兄姐妹。 Hanya ada satu hal yang tidak ada syaratnya di dunia ini. 在这个世界上，只有一件事是没有条件， Itulah kasih karunia Allah. 那就是上帝的恩典。 Kasih karunia yang diceritakan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita tadi. 就是刚才我们读的经文，使徒保罗所讲的恩典， Kasih karunia yang diperoleh Rasul Paulus di dalam keberdosaannya. 就是当保罗还在做罪人的时候所得到的恩典。 Kasih karunia yang diperoleh oleh Paulus yang dulunya bernama Saulus dari Tarsus. 保罗以前从大士，他的名是扫罗， Pada saat itu hatinya dikuasai oleh semangat berkobar-kobar. 以往呢，他的心充满火热， Semangat yang dilandasi dengan kebencian terhadap satu kelompok yang ia yakini sebagai kelompok sesat. 那个心啊，充满对某一组人的恨恶， Kelompok orang-orang yang mengikuti orang yang sudah disalib dan mati itu. 就是跟随那已经被钉在十字架的人。 Maka dengan semangat ia minta surat izin, surat rekomendasi dari pemimpin agama Yahudi di Yerusalem. 所以呢，他轰轰烈烈要求当时的宗教领袖允许他去找这一些人， Ia mau ke Damsyik.
他要去大马士， Ia mau menangkap pengikut Kristus di sana. 他要抓跟随基督的人， Ia mau memenjarakan pengikut Kristus itu. 他要把他们抓到监牢里， Kalau perlu dibinasakan 若能够把他们消灭更好。 dengan semangat yang berkobar-kobar dan keyakinan sebagai pembela kebenaran iman. Ia Ha. pergi ke Damsyik. 他做这件事是为了维护他当时所信的信仰。 Hari itu dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap dan memenjarakan para pengikut Kristus. 就是那一天，他到大马士，本来是要去抓跟随基督的人， Ia justru berjumpa dengan Kristus secara pribadi. 他却是亲眼遇见了耶稣。 Ia yang yakin adalah pembela kebenaran di dalam imannya. 他本是一个相信他是维护他的信仰的人， Bertemu dengan sang kebenaran dan menyadari dirinya hanyalah pendosa. 就亲自遇见了这个真理之主，醒悟了他是一个罪人。 Sang kebenaran menjumpai Saulus di tengah jalan itu. 这个真理的主就在那个路途中与保罗相见， Bertanya, 就问他， mengapa engkau menganiaya aku? 问他你为什么逼迫我？ Pertanyaan yang tidak dimaksudkan untuk menghukum Saulus. 其实上帝问他不是说要惩罚保罗， Pertanyaan yang tidak dimaksudkan untuk membuat Saulus terus-menerus merasa bersalah di dalam dirinya. 也不是为了使保罗内疚， Tapi pertanyaan yang diajukan untuk membuat sang pendosa yang tersesat dapat kembali ke jalan yang benar karena disampaikan oleh sang jalan. 因为这个道路之主问保罗是叫他能够悔改， Yang tersesat bertemu dengan sang jalan dan kebenaran. 这个迷失的人遇到了道路之主和真理之主。 Ketika ia merasa bahwa yang dilakukannya adalah benar dan baik, 当时保罗觉得他所做的是对的， ia sendiri mengakui di dalam 1 Timotius ayat 13 tadi bahwa ia sebenarnya sedang menghujat Allah. 但是他自己承认，在提摩太书他说他其实正在亵渎上帝。 Seorang penghujat Allah seharusnya dihukum mati. 一个亵渎上帝的人本来是该死的， Tapi di tengah jalan menuju Damsyik itu, 但是在往大马士的道路中， sang penghujat Allah yang seharusnya mati 本来该死的亵渎上帝的人， dihidupkan kembali oleh sang hidup. 那么这个生命之主使他复活。 Saulus dari Tarsus 从大士来的扫罗 berjumpa dengan Kristus, 遇到了基督， sang jalan, kebenaran dan hidup. 就是道路、真理、生命之主。 Perjumpaan itu adalah perjumpaan dengan kasih karunia yang ajaib dan tanpa syarat. 这个相应呢，就是借着那无条件的恩典， Dan perjumpaan itu membawa dampak yang mengubahkan hidup Saulus secara total. 这个相应呢，改变了保罗整个的生命。 Sejak saat itu, 自从那一时， hidupnya adalah untuk Kristus. 他的活是为了基督而活， Hidupnya adalah untuk memuliakan Kristus seperti yang ia nyatakan di ayat 17 tadi. 就是在17节所记载的，他生是为了荣耀上帝。 Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. 就是但愿尊贵荣耀归于那不能朽坏、不能看见、永世的君王。 Tapi doksologi yang dinaikkan oleh Paulus bukan hanya keluar dari bibir mulutnya saja. 但是保罗的赞美不是单单只是在口中说说而已， Doksologi itu nyata di dalam sepanjang hidupnya dari sejak perjumpaan di Damsyik sampai ia meninggal dunia. 他的赞美他是用一生来去行出来的。 Dengan setia ia mengerjakan visi yang jelas yang Tuhan berikan kepadanya. 那他忠心的去做上帝所给他的意向， Walaupun penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. 虽然面对很多的挑战和挣扎， Ia ditolak,
ia disiksa, ia menderita karena Kristus. 他被拒绝，他被折磨，为了基督而受苦。 Bahkan ada doanya yang tidak dijawab oleh Kristus. 甚至他的祷告，基督也没有答应。 Tetapi Paulus tak pernah angkat tangan. 但是保罗从不放弃， Paulus tak pernah menyerah. 他不放弃， Apalagi sampai meninggalkan imannya. 尤其呢，叫他离开他的信仰。 Paulus setia mengikut Kristus sampai akhir hidupnya. 保罗对基督忠心到底。 Keajaiban kasih karunia yang luar biasa dialami oleh Paulus tersebut 这个奇妙，像保罗所经历的这个奇妙的恩典， juga dialami oleh seorang tokoh yang kisah hidupnya akan kita saksikan bersama-sama melalui video ini. 也从一个人物身上，我们看见这个恩典，我们要见证。 Boleh dimunculin suaranya ya. 我们看这个短片， Mana videonya? Biar saya aja yang kontrol ya, biar saya aja yang kontrol ya. Tahun 1725 di Inggris lahirlah seorang anak bernama John Newton. Mama Newton mengajarkannya berdoa dan membaca Alkitab sejak kecil. Pada umur 7 tahun, Mama Newton meninggal karena penyakit TBC. Newton sedih sekali karena mamanya meninggal. Dia menjadi anak yang tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, bahkan jadi anak yang tidak taat. Umur 11 tahun, Newton ikut papanya berlayar di kapal, dan pada saat dewasa Newton menjadi orang yang keras kepala. Newton menjadi penjual budak. Suatu hari ketika Newton sedang berlayar, ada badai yang besar sekali. Kapalnya hampir tenggelam. Newton takut sekali. Kemudian Newton ingat kalau mamanya pernah mengajarkannya berdoa. Lalu Newton berdoa kepada Tuhan. Seperti ini doanya: Tuhan, kasihanilah kami. Kira-kira Tuhan dengar tidak ya? Wah, Tuhan dengar doa Newton. Badainya berhenti dan akhirnya kapalnya berlabuh dan mereka selamat. Tuhan baik dan kasih Tuhan membuat Newton akhirnya melayani Tuhan dengan setia. John Newton mengalami keajaiban kasih karunia. John Newton 经历了上帝这个奇妙的恩典。 Seorang penjual budak, 他本来是卖奴隶的人， bahkan mungkin dapat disebut sebagai makelar budak gitu ya. 可能就是专业家卖奴隶的专业。 Hampir mati tenggelam. 他差不多，因为他的船要下沉，他就差不多要死了。 Di momen itu benih kebenaran yang pernah ditanamkan mamanya berpuluh-puluh tahun yang lalu bertumbuh dan muncul kembali. 就在那个危险的时候，他想到几十年前他母亲曾经为他栽种这个属灵的种子， John Newton berdoa, 他就祷告， John Newton bertobat, 他祷告 dan akhirnya John Newton menjadi seorang pendeta yang luar biasa 以后呢，上帝使用他成为一个非常好的 dan 牧 menghasilkan 师， sebuah lagu yang sangat-sangat kita kenal, 而且他也做了一个非常出名的一首诗歌， sangat besar anugerahnya. 就是奇异恩典。 Diberikan kepada seorang sampah, a wretch gitu ya, seorang sampah yang harusnya dibuang, diinjak-injak. 就是上帝给了这个好像垃圾已经被人丢弃的人， Ia yang tersesat berjumpa dengan sang jalan kebenaran dan hidup dan
diselamatkan. 这个迷失的人一到了这个真理和道路，使他得救。 Banyak pergumulan di dalam hidupnya. 他的生命充满了挣扎， Ia harus kehilangan istrinya. 他失去他的太太。 Bagaimanapun kondisinya semakin hari semakin menurun karena usia tentu ya, 一天比一天，他的身体开始虚弱， termasuk daya ingatnya. 还有他的记忆力。 Tapi ia berkata, meskipun daya ingatku makin menurun, 但是他说，虽然我记忆力越来越差， tapi dua hal tidak pernah aku lupa. 但是我不忘记两件事。 Aku pendosa besar, 我是一个大罪人， diselamatkan oleh Kristus, Juru Selamat yang agung dan besar. 被那伟大的救赎主拯救。 Dan di akhir hidupnya, 他最后呢， ia meminta tulisan ini diukirkan di batu nisannya. 他要把这个诗词，刻在他的坟墓上。 Intinya bahwa dia menyadari dia adalah seorang berdosa. 他的意义呢，就是他承认他是个罪 Seorang 人。 berdosa yang mendapatkan kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. 这个极大的罪人，却得到从耶稣基督里极大的恩典， Diperbaharui, 被更新， diampuni, 被赦免， dan dilayakkan untuk mengkhotbahkan anugerah keselamatan 配 itu. 的使他能够诉说上帝的话。 Melalui kisah Rasul Paulus dan John Newton, 接着使徒保罗和 John Newton 的故事， kita belajar. 我们学习。 Entah hidup kita baik-baik saja seperti kertas putih ini, 可能我们的生活是平平安安的，就像这一张白纸， atau hidup kita penuh dengan coretan, penuh dengan berbagai hal-hal yang tidak terduga. 或者我们的生命充满了意想不到的事， Masa lalu yang menghasilkan lipatan-lipatan yang penuh luka. 往事使我们充满了悲哀。 Entah dilakukan oleh orang-orang yang kita cintai, 可能是被我们所爱的人所做的， atau orang-orang yang di luar diri kita. 或者是别人。 Lipatan-lipatan itu meninggalkan bekas, 这些伤痕留下了这个疤， membuat kita marah, 使我们生气， membuat kita hancur, 使我们破碎。 atau bahkan mungkin ada dosa-dosa yang seburuk apapun yang kita pernah lakukan. 可能我们也曾经做了极大的罪恶， Semua itu sudah menghancurkan dan mengoyakkan diri kita. 这些罪恶使我们被打碎了，我们 Maka membuat ini semua hancur dan tak berdaya. 使我们的生命被打碎了。 Tapi ketika semua itu terjadi, 但这一切发生， biarlah kita boleh mengingat satu hal. 我们能够记得一件事， Ada keajaiban kasih karunia yang disediakan bagi kita. 我们记得有这个奇妙的恩典为我们预备， Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. 就是基督为了赎我们的罪，死在钉十字架。 Saya percaya setiap kita punya kisahnya masing-masing. 我相信我们每一个人都有个人的故事， Mungkin tidak selalu seburuk Saulus dan John Newton, 可能不比这个扫罗或者牛顿差， ataupun mungkin bisa seburuk itu. 可能也像他们一样这么惨。 Tapi apapun kisah itu, 无论你的故事是如何， kiranya hari ini itu semua boleh mengingatkan kita. 但是之间今天能够提醒我们， Keajaiban kasih karunia ini terus bekerja dalam hidup kita. 就是这个奇妙的恩典继续不断的在我们生命中动工。 Saya pernah mengalaminya. 我曾经历过， Saya bukan dari keluarga Kristen. 我的背景不是基督徒 Di， Medan, saya lupa lah ya kami sembayangnya apa gitu ya. 以前在缅甸我也忘记我们拜的是什么神。 Dan keluarga mengalami masalah pada waktu itu. 那个时候家里面对很大的问题， Akhirnya kami harus pindah, 以 lebih 后 tepatnya kabur 以 dari 后 Medan. 我们呢必须逃出棉兰， Kami kabur dengan terpaksa ke Jakarta. 我们被逼逃走。 Tapi di Jakarta, di tempat di mana orang tua saya masih tinggal sampai sekarang. 在椰城就是我父母所住的地方， Di situ, di dekat situ ada satu sekolah. 在那里附近有一个学校，
Saya didaftarkan oleh papa mama saya ke sekolah itu, 那么父母为我在那个学校报名 SD Murtini. SD Murtini， Dan di situ, di sekolah itu, ada sekolah minggu. 就在那个学校有主日学， Dilayani oleh lausel-lausel sekolah minggu GPMBRI Kemurnian. 也就是我们宣道堂主日学老师在那里侍奉。 Lausel Lili Sadikin, 我肖丽丽姐妹、 Lausel Kam Siu Hua. 甘修华老师， Melalui mereka berdua lah, saya pertama kali mengenal Kristus. 就借着这2位老师，我第一次认识耶稣。 Dari masalah yang besar yang membuat kami sekeluarga harus kabur dengan terpaksa. 从一个大的问题使我们必须从我们的家乡逃出来， Keajaiban kasih karunia itu dinyatakan. 上帝彰显了他奇妙的恩典。 Seorang anak kecil yang tadinya tidak mengenal Kristus 一个从来不认识耶稣的小孩， diselamatkan, 被拯救了， diizinkan bertumbuh di keluarga ini 允许在这个家庭生长。 dan dilayakkan untuk menjadi hambanya penuh waktu. 上帝使我配得成为他的神仆。 Banyak hal terjadi, 很多事情发生， banyak pikiran muncul. 很多的思想， Ada kalanya juga ingin menyerah. 好多时候也要放弃了。 Ketika ketemu mungkin orang-orang yang tampaknya sulit gitu ya, 如果我们遇到看起来他们充满困难的人， rasanya ingin cari jalan gampang. 好像我们要找捷路， Tapi keajaiban kasih karunia ini terus nyata dan berbicara. 但是上帝奇妙的恩典常常彰显在我们的身上。 Bahwa Tuhan mau saya melayani dengan setia. 上帝要我忠心的侍奉他， Sampai saat ini adalah di sini, bukan kemana-mana. 到今天还是在这里。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹 saya 们， tidak tahu apa yang sedang jemaat hadapi. 我们不知道你们正面对什么事， Namun apapun yang terjadi, 但是无论发生什么事， jangan pernah angkat tangan terhadap Tuhan. 千万不要放弃你的上帝， Jangan pernah lepaskan uluran tangan kasih Kristus yang menggenggam tanganmu itu. 千万不要放下上帝伸出来的手， Karena ia tidak akan pernah melepaskanmu. 因为他永远不会放下你的手。 Keajaiban kasih karunia itu akan terus nyata di dalam hidupmu. 这个恩典的奇妙一定会彰显在你的人生。 Mungkin doamu tidak dijawab seperti Rasul Paulus. 可能你的祷告就像保罗一样，上帝没有答应， Atau apapun yang sedang engkau rasakan. 或者你今天感受到什么， Yakinlah Tuhan tetap ada untuk dirimu. 你要记得上帝与你同在。 Amin. 阿门。 Tuhan, terima kasih. 主啊，谢谢你， Kami dilayakkan mendapatkan kasih karuniamu yang ajaib. 我们配得领受你的恩典。 Entah seperti apapun kondisi kami sebelum berjumpa dengan Engkau pada waktu itu. 无论我们在遇到你之前发生的事情， Engkau mencari kami. 你寻找我们， Engkau menyelamatkan kami. 你拯救我们， Engkau terus menjaga kami sampai hari ini. 你不断的保护我们，直到今天。 Tuhan tolonglah kami. 主啊，帮助我们。 Setelah kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini. 当我们今天听了你的话， Ketika kami diingatkan kembali momen pertama kami mengalami kasih karunia yang ajaib itu. 神，你再一次提醒我们，当我们第一次领受你这个 Apapun 恩典， kondisi kami ya Tuhan, 无论我们情况如何， teguhkanlah kami 求你眷顾我们。 yang sakit, yang menderita bahkan sudah tidak bisa kemana-mana. 生病的、软弱的、受痛苦的、不能去哪里的人， Hiburkanlah, kuatkanlah iman mereka 求你安慰他们，眷顾他们的心。 yang menghadapi berbagai pergumulan, bahkan belum mendapatkan jawaban sampai saat ini. 他们面对挣扎到今天还没有答案的， Jagalah mereka untuk tidak melepaskan tangannya dari Engkau ya Tuhan. 求主坚持他们的信心，使他们不要放开你的手。 Dan biarlah kami semua boleh mau memberikan hidup yang memuliakan Engkau. 但愿我们每一个人能够献上荣耀上帝的生命， Bukan hanya melalui bibir kami, 不是单单口里说， tapi seluruh hidup kami. 但是我们一生一 Tolong 世， kami ya Tuhan, 是我们 hidup sesuai kehendak Tuhan.
求你帮助我们能够 siap 照着你的旨意而 melayani 活， Tuhan. 预备好心来侍奉你。 10 calon diaken yang ada. 我们有10位执事候选人， Tuhan yang siapkan, 求你装备他们， yang terpilih siap masuk dalam struktur dan bekerja sama dengan tim kemajelisan yang ada. 被选中的准备好自己参与这个组织，与大家合作。 Yang belum terpilih tetap setia, terlibat dan mendukung pekerjaan Tuhan 不被 bagi dan melalui gereja ini. 不被选中的话，也能够继续重心在这个教会里侍奉主， Demikian juga dengan kebutuhan pelayan-pelayan di setiap komisi. 也是在这个团契里的周围。 Tuhan, kiranya Engkau yang menggerakkan umat-Mu siap berbagian di dalamnya. 求你自己感动你的子女，愿意出来侍奉主。 Inilah permohonan kami ya Tuhan. 主啊，这就是我们的祈求。 Orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia-Mu 我们这些已经领受了你的恩典的人， dan yang mau terus setia sampai akhir mengikut Engkau. 也愿意忠心的跟随你的人， Mampukanlah kami. 求你给我们这个力量。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Sebagai ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan kita. Persembahan kita dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja atau melalui QRIS yang ada di belakang tempat duduk saudara-saudari sekalian, atau bisa diberikan langsung di kotak persembahan yang ada di depan sebelah kiri saya maupun yang ada di belakang sebelum nanti keluar. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian dari KPPK 23, Ku Bersyukur. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa, semata-mata karena kasih karunia-Mu dan belas kasihan-Mu kami dapat hidup dengan baik dan menikmati berkat-berkat-Mu. Saat ini dengan segala kerendahan hati kami bawa persembahan ini ke hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur ini. Amin. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat yang tak berkesudahan dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan penyertaan dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Immanuel, hikmat, bijaksana, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus boleh tercurah atas kehidupan jemaat sekalian, memampukan jemaat sekalian menghidupi kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan untuk setia mengiring Dia, melewati segala tantangan, menghadapi setiap pergumulan dengan tidak angkat tangan, tetapi terus mengulurkan tangan menggenggam erat Sang Juru Selamat. Sehingga di dalam seluruh hidupmu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah usaha dan pekerjaanmu, di tengah-tengah studimu, di tengah-tengah pelayananmu, di tengah-tengah pengabdianmu kepada masyarakat, di tengah-tengah pelayananmu dan perjalananmu mengiringi Dia, engkau boleh tetap setia sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, Guru Injil Australia akan menyampaikan warta jemaat. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu warta untuk kita boleh perhatikan, bahwa dalam ibadah minggu depan kita akan bersama-sama belajar dari satu tema, Aku Mengenalmu, yang akan disampaikan oleh Guru Injil Betty Junaidi. Dan kiranya kita boleh merenungkan satu pertanyaan refleksi. Tuhan mengenal kita dan memiliki tujuan atau visi untuk kita. Apa visi Tuhan untuk kita dan bagaimana mengalaminya? Kiranya kita boleh mempersiapkan hati mengikuti ibadah minggu depan. Dan kita bersama-sama bersukacita menyambut kehadiran seorang saudara, Saudara Matthew. Apakah Pak sudah keluar apa ya? Oh ada, oh iya. Ya, jadi Saudara Matthew yang pertama kali ikut ibadah di GPM Beri Kemurnian, selamat datang. Tuhan memberkati dan kiranya di ibadah-ibadah minggu-minggu berikut boleh bersama-sama dengan kami, keluarga besar GPM Beri Kemurnian. Silakan duduk. Ya, demikian ibadah pada hari ini, kita mengambil saat teduh. Tuhan memberkati.